ini kita makin kurang berkata-kata. Pandang sahaja meja makan sebuah keluarga di kedai. Ibu, bapa dan anak-anak langsung tidak berbual. Tetapi itu tidak bermakna mereka tidak berkata-kata, tidak berkomunikasi. Lidah diam, tetapi tangan mereka sedang hangat berkata-kata. Mereka bersembang di media sosial, rancak memberi komen di Facebook, Twitter dan Instagram, atau sibuk bertengkar di WhatsApp dan Telegram. Ternyata di zaman ini, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ingatkan tentang bahaya lisan diambil alih oleh tangan dan jari-jari kita. Kecelaan tangan bukan lagi pada mencuri, merompak, memukul, tetapi juga pada tingkah lakunya sebagai penyebar kata-kata di alam maya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila anak Adam bangun pagi, maka sesungguhnya seluruh anggota tubuhnya memujuk lisan. Lalu mereka berkata, bertakwalah kepada Allah wahai lisan, pada menjaga hak kami. Sesungguhnya kami ini adalah bergantung kepadamu. Jika engkau lurus, luruslah kami. Dan jika engkau bengkok, bengkoklah kami. Dan juga, seorang hamba tidak mencapai hakikat iman sehingga dia mengurung diri daripada lisan, menahan diri daripada berkata-kata yang tiada batasan. Tersebarnya pena sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perlu diperluaskan pemahamannya dengan merujuk kepada semua medium yang berperanan seperti internet. Kerana itulah apa sahaja peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lisan perlu dituju kepada perbuatan tangan. Bagaimanakah pula pena mendatangkan bencana? Sedangkan pena itu mulia, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya di dalam surah Al-Qalam. Pena adalah alat menulis, menyokong perintah baca, Iqra, dan menyempurnakannya. Tetapi telah sampai satu zaman di mana pena tersebar untuk bencana. Revolusi teknologi maklumat yang sedang sangat agresif berkembang mendedahkan banyak perkara yang tidak pernah berlaku dan tidak pernah dibayangkan sebelum ini. Zaman dahulu, lidah itu yang sering mahu menyampuk, menyibuk, bercakap yang tidak perlu atau bercakap yang menimbulkan sesalan. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhum telah berkata, "Wahai Rasulullah, terangkanlah kepadaku tentang sesuatu untuk aku beristiqamah berpegang dengannya." Baginda menjawab, "Katakanlah, Tuhanku adalah Allah, dan kemudian berpegang teguhlah kamu dengannya." Aku berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah perkara yang paling engkau khawatirkan ia menimpa diriku?" Baginda menunjukkan lisannya dan berkata, "Ini." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan satu perkataan yang tidak difikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat." Ulama besar Syafi'iyah An-Nawawi rahimahumullah dalam syarh Muslim tatkala menjelaskan hadis ini mengatakan, ini merupakan dalil yang mendorong setiap orang agar selalu menjaga lisannya, sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah." Jika dulu lidah kita boleh disepit supaya tidak sewenang-wenangnya bercakap, kerana itu yang menjadi kebimbangan utama Rasulullah SAW. Namun kini lidah elok berehat di dalam mulut. Yang cela dan menabur celaka adalah tangan yang berkata-kata. Percayalah bahawa di kalangan umat Islam kita banyak yang akan terjerumus ke dalam neraka jika tidak berhati-hati dalam pengucapan seharian melalui perkataan mahupun tulisan.